negeri Melaka yang muncul sebagai kerajaan yang kuat dalam abad yang ke-14 atau ke-15 tahun. Dan semasa kerajaan Empire Melaka ini ada, kita kata, perundangan Islam telah terbentuk di situ. Bila kita buka dalam sejarah-sejarah kerajaan Melayu Melaka, ada undang-undang laut yang telah terpakai ketika itu. Dan di bawah undang-undang laut ini telah adanya dipanggil hukum jaya syariah di bawah hukum hudud yang telah lama dilaksanakan. Jadi bermakna sistem qanun jaya syariah ini bukan kata bermula pada era zaman sekarang, tidak pernah. Tetapi bila mana penjajah main ke tanah air kita tahu bahawa kita berulang ratusan tahun kita dijajah oleh penjajah Belanda. Portugis datang ke tanah Melayu 1511 masih, mungkin Belanda masih ingat lagi. Terdajah oleh Belanda, Inggris, Jepun, dan kembali Inggris semula Belanda, sehingga kita mencapai kemerdekaan di tanah air kita. Tapi bila mana kita mencapai kemerdekaan di tanah air kita ini, pastinya bahawa penjajah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Maka dia meninggalkan satu sistem perundangan yang perlu dipakai oleh tempat dijajah tadi. Maka termeterailah asas kepada pengembangan negara kita yang ditulis oleh Suruhanjaya Lahore. Yang mana Lahore ini kalau kita kenali, dia merupakan seorang yang berbangsa Yahudi, berbangsa Yahudi Lahore, yang mengasas kepada lembaga negara kita yang hari ini kita kenali sebagai common law atau civil law. Maka negara kita ini majoritinya penduduk yang beragama Islam. Oleh sebab itulah kita mengharapkan bahawa adanya sistem yang khusus bagi umat Islam. Maka sebab itulah kita cuba untuk mengadakan sistem yang berkaitan dengan Islam, iaitu sistem perundangan Islam yang digubah di peringkat negeri yang telah disetujui oleh yang dipertuan sultan di negeri masing-masing untuk dipakai guna tuan-tuan. Semua ini telah terletak dalam perjanjian-perjanjian. Tetapi jika hal ini kita cukup sedih, ada setengah pihak yang cuba untuk merukai balik, untuk tidak menerima sistem yang telah kita pakai dalam, bukan kata sistem yang baru tuan-tuan. Perlembagaan yang telah dilaksanakan di peringkat negeri ini ada dalam lunas-lunas lembaga negara kita yang telah disetujui di antara peringkat negeri maupun peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan tidak apa, daripada sendiri perundangan yang telah ditetapkan yang cuma pakai untuk orang Islam dan bukan Islam. Sebab negara kita ketahui negara kita ini berdasarkan masyarakat majmuk, berbeza kaum. Jadi dia kena ada satu platform hukum yang standardized yang boleh digunakan pakai antara kedua-dua Islam dan bukan Islam. Ada untuk masyarakat, maka kita kembali kepada sistem perundangan syariah yang merupakan perundangan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagai umat ini kita mesti mengakui tentang hukum hakam yang patut diterima yang perlu dilaksanakan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok bahawa ada beberapa negeri yang sentiasa mengambil cara kepada hukum hakam Islam ini dan cuba memperbaiki dari semasa ke semasa. Di Kelantan kita ketahui bila mana almarhum Tuanku Yazid Nikmat dari besar Kelantan, karena dia melihat kesan bila mana undang-undang Islam ini kita tidak perketatkan, kita tidak kemas ini dengan cara yang terbaik, maka akhirnya menjurus kepada masa ini melakukan perkara-perkara yang membelakangi hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin dulu kita pernah ingat, bila mana kita dikejutkan dengan hukuman hudud yang mula nak diperkenankan, kecut satu Malaysia, tidak setuju dan sebagainya dengan pelaksanaan tersebut. Padahal Allah SWT sendiri, walaupun kita tahu adanya pertihan di antara dua bidang kuasa, dekat negeri maupun dekat persekutuan, tetapi umat Islam mesti melihat bahawa
Walaupun kita nampak hampir sama adanya elemen-elemen yang bertitik antara negeri dan juga persekutuan, tapi ia tetap berbeza dengan pemahaman pentafsiran mengikut undang-undang di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri tuan-tuan. Sebab itulah umat Islam hari ini janganlah apabila berlakunya kes ni ini orang Kelantan juga. Saya pun cukup sedih. Tidak, dia berlaku daripada orang anak di Kelantan sendiri yang memfailkan, mempertikaikan keabsahan undang-undang elemen qanun jenayah syariah 1 2019. Tidak. Kuasa elemen ini kita kata lama dah dia bercuba untuk perbaiki, perhalusi semenjak 2014. 2014 elemen disebut dirangka dah habis ya 2019 dibentang dan sebagainya sehingga tahun 2020 hujung 2020 dapat diselesaikan dan diguna pakai tahun 2021. Okey. Jadi kita kata nak buat elemen ni bukan senang tuan-tuan, makan masa bertahun. Yang buat elemen orang yang syariah ni bukan yang cikai-cikauan, bukan yang Pak Ahmad dua cendol. Ini mufti-mufti berhimpunan program-program syar'i yang pakar dalam bidang masing-masing tuan-tuan. Bukan kita ambil cikai-cikai punya orang nak buat elemen satu-satu penggubahan undang-undang ini tuan-tuan. Yang kita rasakan bahawa takkanlah kita kata program-program syar'i ini tak nampak pertilihan di antara benar di peringkat persekutuan dan negeri. Bahkan benda ini pun dah lama berjalan tuan-tuan. Ada elemen yang disebut 16 perkara tetap. Jadi pertikai tadi bukan kata negeri Kelantan saja, negeri lain pun ada semua. Kalau mereka pertikai di Kelantan, negeri lain pun benda sama, ada pertikangan tersebut. Sebab itu saya kata walaupun ia tetap adanya pertikangan elemen tadi, tetapi ia ada berlainan yang perlu dipahami tuan. Sebagai contoh kita kata 8 minum arak. Minum arak kalau mengikut tafsiran di Mahkamah Persekutuan, orang yang akan dikenakan denda minum arak bila mana mereka itu minum di tempat yang tidak digeserkan. Contoh kat tempat ni boleh minum arak kan, dia peminum, dia tak minum, tidak kan. Bila dia peminum tempat yang tidak ditentukan, maka dia akan kena kompon dan sebagainya. Ataupun dia peminum dalam keadaan mampu membuat pergerakan telah berlaku kemalahan akan dikenakan. Tapi dalam Islam hamil sama ada di rumah di tepi jalan atau di kedai sampai kesalahan akan dikenakan hukuman. Sebab arak ni hukumnya haram. Di mana saja mandi minum di kedai rumahan sendiri hukum tidak haram akan dikenakan tindakan. Itu beza tuan-tuan antara hukum syar'i dan bukan hukum syar'i. Itu kita mesti berbeza. Nampak? Jadi mainlah sama-sama kita mendukung tuan-tuan kepentingan urusan agama. Hari ini saya cukup bimbang, hari ini ada semua orang kata ustaz tidak apa lah. Dia katakan bukan kita tutup terus 16 elemen yang dipertikai itu kan, kita bawa ke Mahkamah Persekutuan. Sedap cakap bunyi macam sedap. Bukan kita pertikai tak boleh dilaksanakan, kita bawa benda kita ke Mahkamah Persekutuan yang melaksanakan. Mana boleh kita kata ini hak Islam, perbezaan hukum tetap akan ada. Tidak, cara pelaksanaan juga berbeza tuan-tuan, bukannya sama. Dalam Islam kita cukup teliti dalam menjadi saksi pun tiba-tiba. Saksi nak jadi saksi itu kena orang yang adil kan, orang yang sifat-sifat amanah dan sebagainya. Perlu ketelitian pada satu-satu nak dijatuhkan, bukan senang. Dalam Mahkamah Sivil, apakah ada cara pelaksanaan yang diteliti sebagai dalam sistem hukum Islam? Mungkin ada sebabnya dan tak pula dia mengatakan terkadang dalam Mahkamah Syariah pun hukumnya lebih rendah. Dia pertikai lebih rendah berbanding hukum sivil. Kita kata ini bukan rendah dengan tinggi, tidak tuan-tuan. Itu bukan soal. Soalnya kita kata Islam mendatangkan satu-satu hukum yang kita kata sebahagian daripada Allah yang wajib dilaksanakan. Hukum zina,
kisah, bunuh balas dan sebagainya. Termaktub Al-Quran yang wajib dilaksanakan bagi pemerintah yang memerintah. Bukannya kita kata yang tidak boleh dilaksanakan, yang mesti dilaksanakan. Dan ini tuntutan kewajiban. Kalau kita baca surah dalam apa namanya dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menempatkan mereka-mereka yang gagal melaksanakan hukum agama Allah. Orang yang tak mau berhukum Allah ni tiga kategori saja. Sama ada jadi orang zalim, fasik, maupun kafir. Ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum zalimun. Ayat yang sama, ayat yang hampir sama, berlainan ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, kata Allah, dia boleh termasuk kategori sama ada menjadi orang fasik, zalim, yang tiga kita lihat, kafir, wal iyyazubillah. Ini kita cukup lihat. Tapi hal ini, inilah saya kata, bila pemahaman liberalisme bulan-bulan dan negara kita, tidak. Akhirnya dia akan mengagung-agungkan perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia sendiri dan jauh daripada sifat Rabbani yang hasil daripada hukum syarak dan ibadah. Kita kata memang betul semua ada hukum dan hukum syariah ini dia agak ringan sedikit berbanding hukum sivil. Tapi hukum Islam ini bukanlah makna kata kita nak mendera manusia, itu tidak. Tapi kita nak mentarbiyat manusia, mendidik jiwa-jiwa manusia kembali kepada jalan Tuhan. Contoh dalam bab zina. Dalam bab zina dia kata hukuman sepat. Walaupun hukuman sepat yang ada sekarang kita tak nafi, dia pun tidak menepati hukum syarak sebenar. Kita hanya letak 6 sebatan hukum asal, 100 rotan dan ikut hukuman. Sebab itu hari itu kita perjuangkan supaya undang-undang syariah ini diangkat lebih tinggi. Sebab itulah hari itu masih ingat lagi kita cuba untuk membentang RU 355. Ingat kita peraturan undang-undang RU 355. Jadi kita berjuang untuk dibentang di Parlimen, tapi masih lagi gagal untuk dibentang sampai pada hari ini bentang. Saya terpaksa menanyakan sebab kadang-kadang bila tidak melihat kepentingan ini. Karena bila mana orang undang-undang ini tidak perkuatkan di pihak persetujuan, InsyaAllah dia akan lebih relevan untuk digunakan di pihak negeri untuk kita standardise bagi sama rata, bagi sama setiap negeri tadi. So tidak ada perpilihan, perbezaan di antara negeri lain dengan hukum yang dilaksanakan. Kita tahu oleh Allah SWT sekalian. Hari ini kita akan cukup sedih bila melihat bulan-bulan libur hari ini. Mempertikaikan banyak perkara. Kalau ingat bila mana ditemukan ini yang mempertikaikan keabsahan elemen honor biasanya dikata tadi. Ada temuan dengan beliau dia melontarkan persoalan apakah Islam dia kata dalam Al-Quran tidak ada kewajiban menuntut orang. Tak ada, Al-Quran tak suruh orang menuntut orang. Dia kata ini kita boleh faham. Kalau sebutan macam ini soalan dia menafikan tentang kewajiban. Sebab itu pun dalam pribadi sini dia tak memakai tudung kan. Kita cukup sedih orang Melayu bijak pandai dalam bidang kewangan, perundangan dia mahir, tapi dalam soal melaksanakan itu dalam agama dan dia sendiri pun dia gagal. Karena dia orang liberal ini, dia pemikiran dia ke arah meletakkan keadilan yang tidak yang dimasukkan ke keadaan sebenarnya Islam ini. Artinya dia mempertikaikan keadilan tersebut dan Islam. Dia macam yang kita kata hari ini. Contoh kita kata nampak menjadi iman. Dan Islam mengatakan iman mesti orang lelaki, tidak boleh orang perempuan. Tapi bulan liberal dia mempertikaikan. Dia kata adil ke Islam ini meletakkan orang lelaki saja di iman. Tidak boleh sekali-sekala bagi orang perempuan di iman. Mungkin pertikaikan. Satu mungkin belum pernah berlaku. Seingat saya pada tahun 2005, 18 Mac
2005 seorang doktor namanya Doktor Aminah Wadud, pernah dengar kan? Doktor Aminah Wadud, orang perempuan Muslim kan? Dia cuba membawa ajaran liberal Ismail kata berlaku di negara Perancis, yang mana beliau menjadi imam solat Jumat yang diadakan di sebuah gereja. Jadi tak nak buat solat Jumat di masjid, masjid mana nak lagi, siapa orang lagi, masjid takkan bagi mumpung banyak imam solat Jumat. Dia meminta sebuah gereja untuk diminta ruang untuk dia guna sebuah gereja untuk dia jadi imam solat. Yang di belakangnya makmumnya bercampur aduk, satu soft tu laki perempuan bercampur aduk, satu soft tuan-tuan. Inilah dia fahaman liberal yang tuan-tuan nak nampak yang ada pada ini yang mula-mula. Fahaman ni tak? Yang juga dibawa oleh setengah-setengah pihak, termasuk hari ini kita namakan dengan sistem Islam. Walaupun sistem Islam telah diwakilkan sebagai ayat sesat di Malaysia, tapi kita cuba heran ada setengah pihak memberikan rujukan kepada sistem Islam ini. Soalan cuba menghidupkan balik organisasi sistem Islam dan negara kita pada hari ini. Ini kita cukup berikan pada. Boleh saya pun cukup terhidup. Ada satu ceramah oleh seorang ustazah yang cukup terkenal. Mungkin kita ingat nama Ustazah Asma Harun. Nah, Asma ada di ceramah ini. Sudah. Dan satu ceramah beliau, kalau dia bohong, saya bohong juga. Dia kata, ada seorang perempuan namakan dia, ada satu perjumpaan konferensi antara perempuan-perempuan di Malaysia. Dibuat secara tertutup. Antara agenda yang mereka nak buat ialah mereka akan usahakan supaya di Malaysia ini diluruskan undang-undang untuk membenarkan LGBT di Malaysia. Ini saya tak cakap pun, beliau sendiri ada peguam yang mungkin terlibat dalam konferensi tersebut yang dihambatkan dia, dan dia pun telah di-lock account dia di Facebook dan sebagainya. Dia melontarkan usaha sendiri untuk diadakan di dalam Malaysia. Padahal kita kata kenapa benda-benda macam ini bermula sekarang, setahun dalam waktu terdekat ini tuan-tuan. Malah kita kena pasti bahawa kepimpinan yang ada pada hari ini adalah kepimpinan yang tidak mengambil berat tentang urusan agama, sehingga boleh membiarkan bulan-bulan liberal mula meluas, menyebarkan luas pemikiran-pemikiran mereka dalam masyarakat ada pada hari ini. Buatan kepada Allah SWT. Jadi banyak sama-sama kita berusaha agar hal ini masalah kena ambil cakna, kena ambil backward pada perkembangan kanser ini, karena ianya pemahaman yang boleh merosakkan masyarakat untuk masa depan agama dan sebagainya. Mungkin hal ini semua pihak mengatakan tidak mengapa syarat. Contoh macam itu kan kita dah ada dalam perundangan sivil dan sebagainya, cukuplah dan sebagainya. Ada orang berpandangan begitu kan, tak apa kita tak guna mahkamah syariah pun. Ada mahkamah syariah pun ada kes tak sesat, memang tak tuan-tuan. Kes-kes di mahkamah syariah pun saya kata lah, banyak kes yang tertutup dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan guna logik akal ni, kalau kita nak membedakan 16 enigma dia buktikan pokok balik di mahkamah persekutuan, dan kira dia berlambat kes, betul? Alangkah baiknya kalau dipisahkan, betul? Yang berkaitan masalah dia letak di bawah mahkamah syariah. Kalau hari ini kes-kes yang berkaitan dengan nikah kahwin, cerai kahwin pun 3-4-5 tahun mahkamah syariah nak selesai, apatah lagi kalau dah dipindah banyak lagi benda tersebut ke mahkamah persekutuan, lagi-lagi dah berlambat kes memangkap masa. Katakan contoh orang buat gibat, dia tak kata dia denda kan, kena jatuh hukuman, dan hukuman itu mahkamah masa 4-5 tahun. Sementara nak tunggu 4-5 tahun, adakah kemungkinan yang akan keluar lagi? Ya, kemungkinan akan keluar lagi, kemungkinan kan, tak selesai. Jadi inilah kita kena kembali semula kepada jalan pada dia sudah. Mungkin tuan-tuan yang ada kesalahan hari ini kita nampak apa yang berlaku pada hari ini, jadi justru Islam boleh kembali kepada Islam lebih jelas. Hukum hakamnya agar segala perkara-perkara diwajibkan di atas kita ini kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi itulah
saya kata hari ini banyak kes-kes hari ini kadang-kadang kita tak nampak seolah kita nampak keburukan-keburukan di peringkat mahkamah syariah di atas berapa pelaksanaan hukum hakam tadi. Tapi kita tak lihat bagaimana perjuangan begitu lama oleh mereka yang berjuang untuk mempertambahkan hukum hakam ini. Tapi senang-senang hari ini ada orang main terus bertikai. Walaupun kalau kita tengok pun dalam bab-bab perundangan sipil banyak juga kelemahan tuan. Sebagai contoh kita kata hari ini, adakah berjaya hari ini untuk kita menghapuskan masalah dagang dan negara kita tuan? Berjaya hari ini. Hanya tuan hari ini berjaya kita. Tak berjaya tuan. Kenapa? Boleh dikatakan di Malaysia hari ini kita ada pusat serenti di seluruh negeri. Kan? Bahkan mungkin bertambah, sahabat hari mungkin bertambah pusat serenti. Selesai tak selesai ni, bahkan bertambah. Ditanyalah pegawai penjara, masa ibu jumpa pegawai penjara kelihatan ditanya, kes dagang ni berkurang ke bertambah? Ditanya mereka. Kan? Cuba tanya mereka, kenapa tak selesai? Sebab tak ikut hukum Allah. Allah kata apa? Hukum bunuh ni kena buat di khalayak ramai. Orang nampak, orang takut tu kan? Tu di Arab Saudi. Hukum pancung. Dia buatkan hari Jumat ni. Dia ambil di Jumat, buat rumah pancung. Panggil semua pakat timur. Orang buat terlibat tu, bukan bunuh. Takut. Lagi hukuman bunuh. Orang dari dalam katakan mencuri kawan berapa gram, dia kenakan mati mandatori. Hukuman bunuh dia buat dalam penjara. Orang nampak tak nampak? Memang bayangan tu yang nampak. Buat bayangan dia tapi realiti tak nampak. Dia tak nampak, tak ada perasaan. Terus orang tak takut. Patut ni orang dari dalam tak selesai. Saya kata dalam mana dia cabang-cabang yang ada dengan rasuah dan sebagainya. Kan? Jadi sebab itulah hari ini bila kita tak kembali kepada Islam, dia akan selesai di mana Tuhan. Sebab itulah hukum Islam ini dia main daripada Allah, bukan rekaan manusia. Bila main daripada Allah, Allah lebih tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. Ada hukum manusia ini dia tidak bersifat keadilan menyeluruh. Sebab itulah kita kena kembali kepada Islam. Tak nak bertamak hukum ini bukan senang. Kena ada sokongan semua pihak dalam perkara ini. Maka kita kena beri sokongan kepada jemaah Islam yang jelas untuk perjuangan agama. Tapi masalahnya kita tak mau beri sokongan. Tahu tak sebab apa? Kita duduk bertikai lagi dan sebagainya. Rugi berada, lagi merah. Sama-sama kita terima nasib malam apabila sekiranya kita akan kembali pada landasan Islam yang sebenar. Jadi lagi golongan-golongan di golongan orang kafir mencari jalan untuk melemahkan kita di berbagai sudut yang ada pada itu. Mudah-mudahan apa saja yang kita sentiasa bersatu padu Tuhan. Sebagai telah digaris seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama di bagian berbunyi. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Muslimu lil Muslim kadbunya yashudu ba'du ba'da. Nabi kata perumpamaan di antara Muslim dengan Muslim dari ibarat satu bangunan menguat di antara satu sama lain. Jadi sama-sama kita bersatu hati Tuhan dalam urusan berkait kemanusiaan ini kita kena bicara Tuhan. Yang kita biarkan unsur Islam mempermainkan kita, merupakan kaki kita dengan sewenang-wenangnya. Maka itulah ini ada usaha-usaha untuk mempertahankan hukum akasar ini di tempat yang sewajarnya. Maka saya kira yang semua pihak kena main peran. Dan kita mendoakan mudah-mudahan mereka-mereka yang terlibat langsung dengan undangan Islam ini cuba bangkit mempertahankannya. Mudah-mudahan di kalangan pegawai-pegawai syar'i di mahkamah syariah telah bagi mempertahankannya dan kita perlu adanya masyarakat terdepan. Dan kita ada dengan jawatan MKI Muzakarah khas di bawah kepimpinan yang ditanggung oleh serta selamat. Jadi kita minta supaya menjadi percepatkan untuk dibuat perbincangan dan sebagainya untuk mempertahankan pusat ini dan untuk diangkat ke peringkat parlimen dibincang dengan lebih halus agar di sana adanya supaya dia menjelaskan balik manakah butiran-butiran di sudut lembaga yang tidak jelas untuk diungkap agar adanya penyelesaian terbaik
dan kita mempertahankan hukum hakam Allah di Indonesia. Kita cinta ini, saya pada saya pada pagi ini untuk saya tidak melihatkan kalah kau pimpinannya apa? Kita pernah pimpinan saya akan jalan kita minta banyak-banyak, ada masa kalau bertemu lagi dan masa pada kita berdoa yang terbaik kepada Allah untuk mengangkat martabat hukum hakam Islam dengan cara yang terbaik. Tapi dia tidak akan berbeda sendiri, kita tak beri sokongan berubah di semua pihak main peranan semua dalam perkara ini agar dengan kita hanya melihat saja benda itu berlaku karena ia berkait dengan kepentingan agama kita sendiri, dan kalau kita biarkan kita terima takut kita tidak termasuk kepada apa yang Nabi menyebut seperti baginda wakala Nabi SAW laisa minna man la yahtamu bi umuri muslim. Nabi mengatakan bukan pada golonganku orang yang mengambil berat tentang urusan umat Islam. Jadi sama-sama kita mengambil cara pada urusan agama kita ini agar Allah memberkati kita dan akan meletakkan kita di dalam orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kepada Allah, apa lemah kekurangan dari sisi Allah Taala.